minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini di dalam episod baharu rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, untuk kita sama-sama mengambil ilmu, mengambil pedoman juga panduan agar kehidupan kita ini menjadi mudah dan lancar. Dan seterusnya, setiap apa yang kita amalkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapat itu menjadi salah satu saksi yang terbaik suatu mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Di pagi yang penuh barakah ini, ayo sama-sama kita tambahkan lagi amalan kita, letakkan azam untuk kita menjadi insan yang terbaik pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk mencapai tujuan dan juga hajat tersebut, insya-Allah. Sidang tu sekalian, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, seperti biasa kita membuatkan topik-topik yang menarik, yang penting untuk sama-sama kita pelajari dan juga fahami. Dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus muamalah, kita akan bersama-sama mempelajari ilmu berkaitan dengan komisen atau tip. Ini di antara salah satu perkara yang menjadi kekeliruan buat kita bersama. Adakah selama ini apa yang kita terima itu adalah satu bentuk komisen, ataupun juga boleh menjadi ianya satu bentuk tips ataupun upah kepada kita ataupun habuan untuk kita. Jadi itu kita akan ulas pada pagi ini, dan bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang ahlinya dalam bidang muamalat. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Doktor? Baik, Alhamdulillah sihat betul sekalian. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan komisen atau tips. Jadi jangan lupa untuk saksikan juga rancangan pada pagi ini secara high definition di www.tonton.com.my. Jadi jom tanpa memasa lagi kita mendengar sedikit mukadimah ataupun pendahuluan awal berkaitan dengan tajuk kita, komisen atau tips, daripada yang berbahagia Al-Fadhil Doktor kita. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luqman dan kepada seluruh para penonton kita. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Baik, jadi topik yang sangat relevan dalam masyarakat kita, tapi sangat betul, sangat tepat pemilihan topik ini kerana saya jangka tak banyak diulas oleh meja-meja penceramah di surau dan masjid. Kerana dunia kita hari ini dalam pelbagai jenis bisnes, kita ada memerlukan orang yang tolong memasarkan. Jadi tak boleh kita semata-mata jadi yang menjual. Kita mungkin tak cukup, kadang-kadang ada yang jenis menjual secara iklan direct, tapi yang itu tinggi kosnya dan hasilnya belum tahu, ya. Kadang-kadang kita kena bayar harga pengiklanan 10,000 untuk 7 minit, kadang-kadang untuk billboard yang besar beratus ribu yang banyak orang lihat tapi belum tahu ada kesan, ya. Maka terdapat kaedah pengiklanan, pemasaran yang kedua, iaitulah menggunakan ejen. Jadi di situlah timbulnya bab komisen, khususnya, ya, komisen. Jadi komisen ini adalah suatu upah sebenarnya yang diberikan atas sesuatu tugasan yang dijayakan. Bukan macam iklan tadi, dia tampal, dia tayang, jaya tak berjaya, you tetap kena bayar kepada pemberi iklan. Tapi komisen ni diberikan satu upah kepada orang yang membantu memasarkan dan berjaya close deal, ya. Jadi dekat situ dia ada dalam bentuk nama dia ada yang nama pertamanya namanya broker. Broker macam contoh broker rumah,
kebanyakannya broker tanah, ya. Yang kedua ada namanya agent. Agent ni kebanyakannya dalam produk-produk multi level, dia ada agent yang ada takaful, agent takaful, ada agent unit trust, ya. So jadi ini namanya agent. Pun sama juga fungsi dia, dia tolong jual, tolong close deal, dan bila berjaya akan ada commission, ya. Jadi yang ketiga namanya ada juga yang dinamakan dealer. Pengedar pun ada juga kan. Jadi pengedar pun jadi banyak juga istilah ini digunakan dalam multi level pun sama juga, dan juga jualan kereta pun ada juga, ataupun ada juga namanya sales representative, lain kan, iaitulah wakil jualan. Wakil jualan ni biasanya untuk kereta punya branch. Jadi dia akan ada seorang datang melayan kita pasal kereta ini, kalau berjaya dia dapat commission. Jadi secara kesimpulannya, commission ni kalau dalam konteks yang saya sebutkan tadi, kebanyakannya ulama kata harus, ya. Yang mana ianya adalah suatu upah di atas kerja tolong memasarkan dan menjadi jurucakap kepada syarikat tentang produk tersebut. Maka ianya dihalalkan oleh kesemua mazhab, ya, oleh kesemua mazhab, dan ianya juga telah disebut dalam antara syarat dia mestilah dia punya ujrah ma'lumah, mesti diketahui. Ya, sebabnya dalam satu hadis riwayat Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam an istijaril ajir illa ayubayyina lahu ajrah. Tidak boleh kita ambil seorang petugas untuk jadi wakil kita ke sebagainya untuk jualan, kecuali kita dah menerangkan berapa dia punya upah. Upahnya itu dalam konsep commission ini dia boleh dalam bentuk absolute amount. Contohnya kalau dai tak dapat jualkan saya punya barang yang berharga 100, RM10 dai punya harus. Ataupun juga dalam bentuk percentage, iaitulah apa saja yang terkumpul jualan tu 10% adalah dai punya, pun boleh juga. Walau bagaimanapun, yang kedua tadi adalah ada sedikit perbezaan pendapat ulama. Ada sebahagian kata macam ada uncertainty, tapi pandangan itu mungkin tidak kuat. Jadi pandangan yang lebih kuat, kata Imam Al-Kasani dalam kitab Badai' As-Sana'i, adalah diharuskan juga walaupun menggunakan bentuk percentage, ya, percentage. Baik, jadi itu semua bab commission yang merupakan suatu bukan hadiah tapi upah. Hadiah beza. Hadiah ni adalah suatu ganjaran yang kita berikan tanpa orang tu buat apa-apa pun, kan. Contohnya saya baru jumpa dai hari ni, saya pun ada gula-gula saya bagi hadiah. Jadi dai tak buat apa-apa untuk saya, tapi saya bagi sebagai hadiah untuk merapatkan hubungan, kan. Sama juga macam sedekah pun sama juga, orang tu nampak memerlukan, kita bagi sedekah, maka itu adalah juga tanpa sebarang kerja, tapi ujrah ataupun upah adalah di atas kerja yang telah diselesaikan. Baik, jadi itu commission. Jadi yang kedua, commission ni pula dia boleh datang dalam kontrak yang pelbagai. Yang pertama tadi kita sebut ujrah, iaitulah upah lah. Ada juga yang boleh datang dalam konsep ju'alah. Ju'alah ni ada dalam Quran, iaitulah kisah seorang raja yang kehilangan dia punya cokma, dia punya tongkat tu. Kemudian dia pun buat pengumuman, ya, siapa yang berjaya jumpa dia punya tongkat tu, maka mereka akan dapat himlu ba'ir, iaitulah dapat upah sepasang persalinan dan barangan yang boleh muat atas seekor unta. Jadi itu dia punya upah. Itu ju'alah. So ju'alah ni biasanya dia macam one off. Tapi boleh dikembangkan konsepnya. Sebab tu dalam industri takaful mereka ada menggunakan ju'alah. Jadi dalam industri bila ujrah tadi, dia biasanya untuk broker yang berterusan. Jadi kemudian ada juga yang ketiga. Yang ketiga, konsep commission yang ketiga boleh juga dibuat dalam kontrak hibah masyurutah. Ada juga. Ada juga, Jadi hibah masyurutah ni macam multi level. Dia kata kalau kamu dapat jual barang ni, kamu akan dapat sekian-sekian bonus grup kumpulan. Tapi kalau capai, kalau tak capai tak dapat lah. So itu namanya hibah masyurutah, hadiah yang boleh diberikan oleh syarikat, yang ditawarkan oleh syarikat kalau menepati syarat.
Jadi syaratnya apa? Syaratnya mungkin ada KPI dia. Kamu mestilah berjaya menjual sekian-sekian minimum per satu bulan. Atau kamu mesti ada at least dapat ahli yang baru sekian-sekian dengan ada sales sekian-sekian. Jadi itu juga harus. Jadi itulah secara ringkas konsep commission dalam Islam, boleh dalam bentuk kontrak yang pelbagai, dalam ruang lingkup ataupun nama ejen itu ada pelbagai kita sebut tadi. Insya-Allah. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada istilah ataupun kefahaman kita berkaitan dengan konsep komisen. Kita nampak ni semua yang baik-baik ni. Mesti sudah semestinya ada juga unsur-unsur yang menyebabkan mencacatkan hukum harusnya konsep komisen ni. Kita nak tahu lebih lanjut sebentar saja lagi. Sebelum tu kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nadai, soalan saya, apakah konsep pemberian komisen dan tip, dan apakah bezanya bonus, komisen dan tip? Soalan kedua, apakah urusan kerja yang disarankan untuk menerima komisen atau tip? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Nai. Sama-sama #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, jadi komisen kita dah sebut tadi. Kemudian tips pula. Tips ni satu istilah digunakan dalam beberapa sektor yang melibatkan hospitality. Antaranya adalah perhotelan, dia ada tips untuk bellboy biasanya, dan itu memang dah menjadi adat di seantero dunia. Maka ketika itu dia diharuskan, tips ni bukan komisen. Komisen ni atas suatu kerja yang dia itu adalah bukan pekerja kadang-kadang. Dia itu adalah part timer sahaja seolahnya. Bukan ada payroll dia daripada syarikat, macam broker lah dia bukan, macam agent lah dia, bukan payroll dia dibayar oleh syarikat, dia berdasarkan dia punya berapa jualan yang dia mampu dicapai. Tapi tips ni pekerja tu adalah pekerja tetap, dia ada gaji dibayar bulan-bulan. Kemudian on top of that, kalau dia itu kerja dengan bagus, dia pandai layan dia punya klien yang baru sampai tu, orang tu bagi sikit, RM2 ke RM1 ke, iaitu tips. Tips ini dalam konteks kerjaya ada yang harus, ada yang tak harus. Kalau yang bentuk yang adat telah terima dan majikan pun telah accept, terima, harus hukumnya. Bentuk tips yang kedua adalah waiter, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan di hospital, di restoran. Di restoran pun sama juga. Dia dapat layan, semua sikit dia makan, orang tu bayar, ada lebih sikit 20 sen, RM3. Maka siapa yang layan tu, dia akan ambil terus. Jadi itu juga diharuskan. Ada juga dalam bentuk tips yang berstruktur. Ada juga. Contohnya beberapa dalam industri perhotelan, dia buat ada service tax. Service tax ni sebetulnya dalam bentuk macam tip lah. Jadi dia dah ada sales tax, itu yang kerajaan punya. Kemudian untung itu syarikat punya harga dah, fee hotel tu. Tapi bila pekerja tu buat bagus ataupun tak bagus pun memang dah dimaklumkan kat situ service tax. Bukan soalan service tax dan service fee, Service tu pula dikumpulkan oleh syarikat dan diagihkan kepada semua pekerja-pekerja yang layak. Itu juga dalam bentuk tips yang berstruktur. Tapi yang kita sebut biasanya tip tadi yang tidak berstruktur. Campurlah juga macam tip untuk pemandu Grab ke, pemandu rider ke, kan dia ada kat lab tu nak bagi tip tak? Bagi tip kan. Yang itu semua harus. Itu harus. Jadi itu adalah berkenaan dengan perbezaannya. Tip bonus pula apa? Bonus ni dia adalah on top of commission. Untuk komisen, di atas pada komisen. Jadi komisen ni atas kerja yang dibuat. Bonus ni pula dia dah bagi dah. Contohnya Dai adalah ejen saya, dah jual dah, memang dapat dah percentage tu, dapatlah 4,000 contoh. Tapi sebab your team ni gabung, sales punya group punya sales ada bagian sekian-sekian, maka syarikat nak hargai your punya group, kita bagi lagi bonus tambahan. Itu adalah bonus untuk konsep ejen. Ada juga bonus daripada konteks pekerja. Kan kita bekerja setiap bulan, kemudian setiap tahun ada bonus. Kan ada bonus tahunan. Maka itu juga on top of, di atas gaji kita. Jadi biasanya bonus ni sesuatu yang lebih
di atas komisen ataupun di atas gaji. Maka itu juga kebiasaannya adalah hukumnya neutral dan harus sahaja. Itulah lebih kurangnya. InsyaAllah. Jadi sedang tuan sekalian, sepanjang kita bersiaran sekarang ini, kita sudah pun dapat beberapa pengertian daripada sebalik maksud bagi komisen, tips dan juga bonus, serta kita juga mengetahui berkaitan dengan pecahan-pecahan bagi komisen. Nak tahu dengan lebih lanjut perbincangan kita pada pagi ini, komisen atau tips, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Berehat sebentar, kembali sebentar. Sekali lagi Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, bersama dengan saya dan juga yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Sama-sama kita pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan komisen atau tips. Satu tajuk yang cukup menarik untuk peniaga-peniaga di luar sana dan juga mungkin ejen-ejen yang sedang bekerja di bawah majikan. Ini satu tajuk yang cukup menarik untuk kita sama-sama fahami dan juga kita sama-sama ketahui maksud ataupun intipati daripada penyiar kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi doktor, saya ada satu soalan doktor. Tadi doktor ada bincangkan berkaitan dengan bonus dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang bonus ni pihak majikan dia tidak bagi dalam bentuk duit, tapi beri dalam bentuk hadiah, sebagai contohnya package percutian dan sebagainya. Adakah itu juga dianggap sebagai satu bonus? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baik, benar. Jadi bonus ni dia terpulang kepada persetujuan kedua-dua pihak. Malah sebab bonus ni adalah dalam kategori hadiah. Dalam kategori hadiah ataupun hadiah yang bersyarat, macam saya sebut tadi kan, bila dia capai satu benchmark target yang paling tinggi ataupun yang tinggi tertentu, maka dia melayakkan dia dapat lebih daripada sekadar komisen. Dia dapat tambahan atas komisen tu, dia boleh dalam bentuk hadiah mata wang ataupun dalam bentuk in kind, percutian, kereta, rumah, barangan terpulang. Jadi ianya diharuskan. Malah dekat sini dia juga dibenarkan untuk majhul. Jadi kalau macam komisen tu dia kena maklum, dia kena diketahui apa dia punya ganjaran dia kalau dia berjaya tadi. Itu dalam kontrak. Tapi kalau dalam konteks hibah, dia ada keringanan. Jadi dia boleh dalam bentuk tak diketahui pun, hadiah misteri. Contohnya kan, hadiah misteri. Tapi dengan syarat ianya dalam konteks yang maknanya taklah orang tu perlu buat kerja teruk sangat, tiba hadiah misterinya dapat sebatang pensel. Dia tak ada lah kan. Jadi yang itu adalah benda yang lebih baik, kalau diketahui adalah lebih baiklah. Baik, jadi itu adalah keadaan kalau dalam in-kind tadi. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi boleh berikan hadiah dalam bentuk ataupun bonus dalam bentuk hadiah dan sebagainya, insyaAllah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana konsep akad komisen dalam Islam? Apa hukum memberikan komisen atau tip kepada seseorang yang memperkenalkan perkhidmatan dalam satu bidang? Contohnya khidmat guaman dan jual beli rumah atau tanah. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Jadi kalau kita imbas balik apa yang saya sebut di awal tadi, beberapa kontrak yang diguna pakai dalam komisen ini, yang pertama iaitulah ujrah, yang kedua adalah ju'alah, yang ketiga adalah hibah masyurutah. Jadi bagaimana akad ni boleh dibuat? Akad ni dia tak rigid dalam Islam. Dia tak macam nikah kahwin tu dia kena dihanjuk tangan sebagainya kan. Tak. Dia ada boleh bertulis, kita tanda tangan, sudah siap. So akad dia kena jelas saja apa inti substance yang perlu ada. Kerja tu dia punya upah dia berapa, kemudian dia punya tu cara bayaran tu macam mana. Lepas tu timing dia macam mana bayaran tu dibuat. Itu adalah benda-benda yang paling utama yang kita kena ada di dalam sebuah kontrak komisen. Jadi kontrak komisen ni Ibnu Abbas pernah sebut bagaimana dia punya konteks akad tu. Dia kata la ba'sa ayyaqul, tak ada masalah kalau ada seorang pemilik ni dia berkata bi' hadha thawb, jual kau tolong jualkan baju ini, fama zada ala kadza wa kadza fahuwa lak. Kalau kamu dapat jual dengan harga yang lebih daripada harga yang aku nak ni, kamu punya. Maknanya dia open ended. Contohnya saya ada sebuah kereta yang second hand. Saya punya target, saya cakap pada dai, saya kata kalau dai saya nak
40,000 lah kita ni. Kalau dapat lebih betul, you punya lah. Jadi dia tak ada percentage, tak ada percentage, tak ada absolute amount. Open pun boleh. Boleh juga untuk boleh. Macam disebut Ibn Abbas tadi. Jadi Daik Lomang pun pergilah pusing cari sana iklan sini. Yang ini nak beli yang 45,000 dapat 5,000. Itu 46, itu 47, itu ada dapat 51. Dia dapatlah 11,000. Kan? Itulah dia konteksnya yang juga diharuskan dalam Islam, ya. Jadi apa yang kita nyatakan tadi, kontrak dia lebih bagus bertulis supaya mengelakkan dispute, pergaduhan, sebab nanti bila dia dah capai, saya tak cakap. You cakap dulu, tak cakap. Jadi masalah pula. Jadi dekat situ, sebab tu kita perlukan something yang bertulis. Kadar WhatsApp tak cukup kuat. Tak cukup. Nanti akan boleh dipertikaikan. Maka oleh kerana itu kita kena ada stamping lagi patutnya. Sebab mana-mana kontrak dalam kontrak negara dan legal, kalau tidak stamping, dia akan sukar untuk dilawan di mahkamah. Jadi dia punya validity itu dipertikaikan. Sebab tu kita kena ambil jalan yang lebih selamat. Dalam Islam sentiasa mengajak kita untuk tepat dalam bab ini supaya tidak ada pertikaian di kemudian hari. Jadi itu adalah untuk soalan konsep. Jadi dia kata apa hukum beri konsep atau beri komisen kepada seorang yang mengenalkan satu-satu bidang guaman. Betul. Jadi komisen ni dia boleh bukan hanya kepada yang macam saya sebut tadi, hartanah. Macam baju tadi Ibn Abbas cakap baju pun boleh. Jadi semua bidang. Malah kita tolong carikan bibik pun boleh. Boleh dapatkan komisen. Boleh dapat komisen. Malah kita tolong carikan pelabur. Ini lagi banyak. Kan? Jadi kita ni syarikat ni, kau tolonglah cari pelabur, aku busy buat kerja. Kamu pun pandai ada networking orang kaya-kaya, pergi tolong cari. Jadi you dapat 5%, dapat 10% daripada apa nilai. Harus hukumnya. Jadi macam unit trust tu, unit trust yang patuh syariah, mereka guna ejen. Mereka ada pelaburan, ejen mereka pergi sana sini mendapat. Sebab tu ejen-ejen ni bila berjaya, kaya-kaya dia pun. Kaya-kaya. Jadi sama juga macam ejen takaful, bukan pelaburan lah, tapi ada jenis takaful pelaburan pun sama juga. So jadi dalam bentuk pelaburan, tapi ada satu bentuk komisen yang kita perlu elak. Iaitulah komisen daripada pekerja syarikat tersebut. Ataupun perkhidmatan awam. Contohnya pekerja-pekerja di perkhidmatan awam dekat pejabat-pejabat. Mereka ni lah yang kerani, mereka ni lah yang buat semakkan, mereka ni lah yang salah seorang penanda tangan. So jadi dia pun jumpa dengan kontraktor, kau nak dapat tak kontrak ni? Nak, dia kata. Bagi aku komisen sikit lah. Bagi komisen sikit lah. So berapa? Bagilah 10% ke, setiap bulan ke, bagi 5,000 ke. Setuju, komisen. Itu haram hukumnya. Itulah dia rasuah. Jadi bila kita kerja di perkhidmatan awam, yang meluluskan pemilihan kontrak ataupun di sektor swasta, kita yang bertanggungjawab meluluskan dan memilih kontrak untuk berikan kepada subkontraktor, maka kita bagi pada dia kerana ada komisen yang diberi kepada kita, sedangkan itu adalah tugas kita, maka hukumnya ada rasuah. Satu rasuah, satu lagi ia bukan tips. Tips tadi dalam sektor-sektor yang jenis labor sikit, hospitality dan bentuk labor, bukan yang eksekutif yang tinggi-tinggi. Eksekutif yang tinggi-tinggi dia termasuk dalam hadis Nabi, iaitulah dalam riwayat Abu Daud, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu ratiban fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghulul. Artinya hadis yang sahih, artinya sesiapa yang kami telah ambil jadi pekerja, maka selepas itu dia diberi gaji untuk tugasan itu, maka apa yang dia ambil di atas gaji tersebut adalah wang ghulul, wang khianat namanya. Wang ghulul ni, asal ghulul ni pada zaman Nabi adalah satu bentuk bila peperangan berlaku, umat Islam menang, lalu ada harta-harta rampasan. Lalu ada sahabat-sahabat ataupun pejuang-pejuang yang nampak ada pedang semua sekali, dia kena ambil kompol. Nabi akan buat agihan. Tapi ada sebahagiannya yang tak tahan. Ini cantik sangat ni. Ambil lah. Itu ghulul, curi. Jadi ghulul curi ini itulah maknanya dia ambil bukan hak dia. Itulah dia, hak dia tadi gaji. Contohnya saya pun gajikan dai untuk buat kerja digital marketing. Tiba-tiba dai pun buat kerja-kerja digital marketing, ataupun bukan digital marketing lah, ataupun contohnya dekat depan kaunter lah. Ini banyak depan kaunter yang berhadap dengan orang kan, bank lah kan.
Gaji dah bagi dah. 4,000 sebulan, 2,500 sebulan kan. Tapi sebab bagus buat kerja, bagus. Tentu agaknya luar biasa. Pelanggan kata, ish luar biasa budak ni. Bagi sikit lah. Dek, ni 100 bagi ikhlas untuk anak. Kita pun ambil. Haram hukumnya. Kita tak boleh ambil 100 tu. Walaupun dia kata ikhlas untuk anak ke ikhlas ke, semua tak boleh. Tak boleh. Semua tak boleh. Jadi orang kita banyak tak faham benda ni. Itu komisen yang tidak halal. Sebab kita dah ada gaji. Jadi macam mana kita nak dapat benda tu? Patutnya orang ramai jangan bagi kat dia. Bagi tahu, buat rating, buat tulisan dekat majikan dia, sipulan-sipulan ni sangat bagus. Jadi kita harap dengan itu mereka akan dapat naik gaji, dapat bonus yang direct. Di mana pekerja dah. Betul. Jadi samalah, ini banyak berlaku. Contohnya dalam industri bomber. Bomber buat kerja bagus, kita pun bagi hadiah. Dia dah ada kerja, dia ada gaji. Dia tak boleh ambil sebenarnya. Tapi zaman sekarang pakat sapu belaka. Kan? Guru. Kan? Dia dah mengajar, dia ada gaji, dia ada allowance lagi macam-macam. Tiba-tiba anak murid duk bagi hadiah. Boleh ambil tak? Oh, saya tak tahu. Kalau hari guru selalunya kita ambil. Itu komisen ke apa namanya? Itu hadiah ke? Okey. Betul, itu bukan komisen, itu hadiah. Tapi tetap ada syubhatnya di situ. Kecuali kalau dia adalah barang-barang remeh-temeh dan juga dah habis belajar. Lega sikit. Dah habis belajar, okey. Tapi kalau sebenarnya, kalau dalam waktu belajar, macam masa saya dulu pensyarah universiti UIA, ada pelajar-pelajar yang belum exam, dia pun bagi hadiah tu. Saya tak ambil, dia bagi kurma kerana dia letak je kat bilik tu. Kita pun, alamak, ada kurma, ada macam ni, ada tulis nama dia siapa kan. Ini nak rasuah aku kan. Nanti making kan, bagi makan banyak. Tak, saya ambil semua, saya letak dekat pejabat dekat jabatan. Kita tak mau campur campur. Syubhat nanti. Jadi itu keadaan dia. Tapi sebab dah jadi uruf dalam hari guru, biasa guru-guru dapat, dan kemudian dia biasanya tak ada berkaitan dah lagi dengan exam sebagainya, maka dekat situ jadi uruf yang mungkin diterima lah. Uruf maknanya adat yang diterima. Tapi seeloknya kalau kita pensyarah, kita jangan terima lah. Kalau guru memang bahasanya dah jadi uruf lah. Pensyarah ni kurang sikit. Hari guru pensyarah tak rasa macam guru, padahal dia guru juga. Tapi guru tu lebih banyak peranan daripada pensyarah lah, sebab dia budak-budak muda kan, susah nak handle kan. Jadi itu keadaan dia untuk yang kita sebutkan tadi adalah khidmat. Kalau kita bekerja di dalam tu, kita tak boleh ambil tips kita, kecuali dalam sektor yang labor tadilah. Yang itu boleh diterima. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, satu huraian yang cukup menarik. Ini juga kadang-kadang tu menyebabkan rasa takut pula. Bila jadi guru ni, kita kadang-kadang menerima hadiah tu, rupa-rupanya ada juga yang perlu kita berhati-hati agar tidak menjadi satu bentuk yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi menarik punya kita pada pagi ini. Jadi saudara sekalian nak tahu dengan lebih lanjut tentang komisen atau tips, terus kekal bersama kami. Sorry. Sebagai contoh guru kan, kalau guru sekolah-sekolah swasta ni kan, anak-anak murid dia semua kaya-kaya kan. Lepas tu dia pun, anak murid dia baik dengan dia, bagi dia macam-macam. Dia pun bila tengok marking tu, anak murid ni yang paling banyak bagi hadiah kat aku. Kalau dia terkesan je, haram semua duit tu. Kalau terkesan, khususnya dia boleh jadi rasuah. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, satu huraian yang cukup menarik. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut tentang persoalan berkaitan dengan komisen atau tips, terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan komisen atau tips. Satu benda yang kadang-kadang kita nampak perkara yang remeh, namun sebenarnya memberikan satu impak, apatah lagi ia berkaitan dengan halal dan haram dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Namun sebelum itu, sedang betul sekalian, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi doktor, satu soalan doktor. Jadi doktor ada buat satu analogi, doktor nak jual kereta, letakkan nak jual kepada saya untuk saya cari orang. Sebagai contoh, doktor letak 40,000. Saya dah dapat amanah tersebut, saya cari pula orang lain. Saya kata kepada dia, saya nak jual kereta ni dengan harga 45,000. Dan orang tersebut pula dia jual kereta dengan harga 50,000. Adakah 5,000 yang saya ambil tu tanpa saya menjalankan tugas dikirakan halal untuk saya ambil sebagai satu komisen itu? Silakan. Menarik soalan tu kan. Memang banyak berlaku tu, dia dia macam subkontrak ni kan. Baik, jadi dalam Islam, apabila kita melantik seorang sebagai ejen, kita bagi komisen, dia namanya akad tu aqdul amanah. Aqdul amanah ni maknanya kita percaya kat dia, sebab tu kita lantik dia.
So akdul amanah ni bila mana orang tu dia tak boleh buat, dia kena relinquish dia punya kontrak tu, ataupun kalau dia nak sub kepada orang lain pun dia kena minta izin kepada saya. Jadi nak bagi pada orang kedua kan, kena minta izin, kena bagi tahu, bukan minta izin sangatlah, tapi maknanya maklumkan sama ada saya bersetuju atau tidak. Kalau saya tak bersetuju, saya kata waste of time. Saya yakin kat you, sebab tu saya bagi kat you. You bagi kat orang lain, saya tak ada keyakinan. Saya pun tak yakin dia nak mewakili saya, mewakili jadi juru cakap saya tak nak. Jadi tak boleh. Jadi zaman sekarang ni kalau apa yang berlaku secara senyap-senyap, maka itu ada syubhatnya. Saya tidaklah kata haram terus, tapi kat situ ada syubhatnya kerana melanggar amanah. Amanah saya lantik da'i tadi, da'i kena tu dijual. Sebab saya yakin da'i sebagai face of my company. Contoh kalau syarikat lah, kalau jual kereta tadi satu hal juga. Jadi sebab saya yakin you punya capability. Jadi saya mungkin ada timeline sebab saya tahu you pandai berjual. Saya ada timeline 2 bulan betul jual. Tapi you bagi pada orang ketiga jadi 4-5 bulan. Jadi telah menjadi satu masalah kepada saya punya estimation of time. Kan? Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau saya izinkan, maka tak ada masalah. Dia nak berlanjut, maka apa yang jadi pada da'i seolahnya kata dapat duit dengan goyang kaki. Dapat. Nampak kan? Betul. Sebab orang lain buat kerja. Dia tengah-tengah. Saya bagi you kerja, you bagi ke orang. Ini banyak berlaku dalam industri construction. Dia yang dapat kontrak, dia pandai lawan tender, dia menang tender. Lawan tender, letih. Itu je aku pandai. Buat main lantik company lain buat, company baik. Dia pun duduk goyang kaki, pandai pun tidak, dia pandai tender je. Kan? Apa hukum dia? Dekat situ kalau ada dasar untuk Bumi Putra, dekat situ sudah kira macam amanah tadi. Sebab bila dilantik, jadi saya pernah terlibat dalam jawatan kuasa tender sebagainya, untuk peringkat kerajaan dan seumpamanya. Sepatutnya kita tengok all out. Dia yang kena buat, dia punya staff, bukan dia sub orang. Kalau dia sub, dia kena declare awal-awal. Itu namanya izin daripada saya yang memberi. Jadi bila tak ada izin, maka dia akan jadi syubhat kerana dianggap pecah amanah. Ya, kerana itu sub tadi tu boleh, tapi beritahu awal. Macam dalam tender itu, ini adalah gabungan 3 company untuk memantapkan dia punya kewangan dengan kepakaran dia untuk buat kerja itu. Maka boleh. Tapi kena maklumkan pada awal. Jadi kalau saya sebagai orang yang memberikan tugas-tugas saya tak confident, 3 orang ni leceh lah, macam-macam perangai, saya nak yang seorang yang ada semua, saya tak jadilah. Begitu. Jadi insya-Allah, jadi perlukan keizinan daripada induk orang yang memberikan projek ataupun memberikan satu amanah kepada kita sebelum mana kita nak subkan ataupun berikan kepada orang yang lain. Insya-Allah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita bagi soalan berikutnya doktor daripada sahabat penonton kita dari Puan Jura Azil Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan seseorang itu memberi dan menerima komisen? Soalan kedua, bolehkah jika seorang pekerja itu meminta komisen terlebih dahulu apabila disuruh oleh majikannya dalam memperkenalkan atau menjual sesuatu produk? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan doktor. Baik. Yang pertama tu saya kira telah kita sebut sepintas lalu juga tadi, iaitulah syarat-syarat tertentu membolehkan seorang itu memberi dan menerima komisen adalah adanya akad yang jelas, supaya tidak ada pertikaian di kemudian hari. Yang keduanya iaitulah adanya jumlah komisen itu secara tepat dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk apa nama benda tu kan, apa nilai dia. Jadi yang itu yang kedua. Jadi yang ketiga, mestilah kalau ada sub tadi tu mesti dimaklumkan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan daripada orang yang memberikan amanah tersebut ya. Jadi contohnya saya teringat juga dalam kes ni kan, kadang-kadang bila masuk musim korban ni, kita ada syarikat-syarikat di Malaysia, kita kata kita buat korban di 20 negara, masya-Allah kan. Jadi kita tengok staff dia ada 5 orang so dia buat korban lagu mana sampai 20 negara ni kan. Dia kata kita wakil kan. Tapi saya tanya, you ada beritahu orang berkorban kah? You ada lantik wakil? Itulah wakil li ghairihi kan. Orang yang mewakilkan kepada yang lain daripadanya. Kena sebutlah akad. Kena sebutlah akad. Jadi kalau tak sebut dalam akad dia masalah. Sebab saya berpengalaman juga membantu benda ni. Macam contohnya kita bantu ada kurban dekat myinfaq.org. Kita sebut kat situ, kita mesti masukkan dalam akad dia tu
membenarkan, itulah memberikan kebenaran kepada pihak myinfaq.org untuk sama ada dia boleh untuk terus buatkan kurban tu bagi pihak saya sebagai memberi kurban, ataupun dia boleh mewakilkan pihak ketiga. Kita dah sebut dalam akad. Tapi saya lihat kebanyakannya tak buat lah. Jadi itu ada masalah tu. Ada masalah Baik, jadi itu adalah untuk soalan pertama. Soalan yang kedua, boleh tak pekerja itu minta komisen dulu? Ini bijak ni. Kerja belum buat, duit dah minta dah. Okey. Baik, jadi dekat sini sebenarnya komisen ni, dia saya sebut tadi, dia berdasarkan kerja percentage. So kalau dia nak minta dulu, contohnya saya nak jual saya rumah ni harga RM1 juta. Saya punya komisen berapa? 2%. Okey, bagi saya 2% dulu, saya jual. Kan? Jadi dia benda ni open, sebabnya dalam Islam hadis Nabi sebut al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman wa harama halalan. Orang Islam dipegang kepada persetujuan mereka selagi mana persetujuan tu tak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi kalau nak minta duit dulu sebelum jual, boleh kalau dua-dua pihak bersetuju. Tapi dengan syarat, maknanya betul-betul tak ada kezaliman, sebabnya keyakinan yang sangat tinggi saya contohnya sebab kita nak komisen dulu sebab you ada kos-kos sebagainya. Jangan bimbang doktor, jangan bimbang, saya mesti boleh jual punya, saya pun dah tengok you punya track record, saya memang confident you boleh jual, saya bagi dululah. Boleh kalau kita ada record. Tapi maknanya sekarang ni risikonya kepada saya lah. Jadi saya dah mutually, kita sama-sama dah agree, saya pun dah agree untuk tanggung risiko tersebut, maka hukumnya harus. Tetapi kita tak galakkanlah, sebabnya sepatutnya komisen tadi kalau based on ujrah, buat kerja dulu baru ujrah datang. Bukan ujrah dulu nanti dah dapat upah, kerja tak jalan. Kan? Jadi dekat situ boleh membawa kezaliman kepada pihak yang memberi mewakil atau yang mewakilkan. Tapi dalam fiqh muamalat benda ni fleksibel, tapi saya menyatakan ianya jarang berlaku dalam uruf kita. Biasanya mesti kerja jalan dulu, perform dulu baru dapat. Kalau tidak tak sustainable, tidak sustainable. Kalau situasi macam tu, kalau dibawakan kepada mahkamah, adakah orang yang mengambil komisen dulu itu akan dipersalahkan? Tak juga, sebab kalau dia bersetuju, dia bersetuju dengan dalam, sebab kadang-kadang ada rasional dia. Sebagai contoh, kalau di US, broker rumah tak macam Malaysia ni. Malaysia ni dia pandai letak banner je, camping dekat depan rumah tu kan, banyak kan, sale for rent, ada 5, 6, 7, 8. Kita nak tengok rumah pun tak nampak. Tapi mereka tak nak keluar duit untuk hias rumah. Tapi dekat Amerika yang saya tengok, broker-broker hartanah mereka keluar duit sendiri untuk renovate dalam rumah supaya mereka menaikkan lagi boleh jualan rumah. Jadi kalau adat mereka macam tu, mereka nak ambil komisen dulu atas alasan mereka nak guna duit tu untuk hias rumah. So mereka sebenarnya tolak komisen mereka. Jadi itu mungkin berlaku begitu, maka hukumnya harus. Tapi tetap risiko kepada penjual sebab dia dah kena bayar dululah. Tapi kalau dia yakin, tidak ada masalah dalam Islam. Itu open, tak ada rasuah, tak ada sebagainya. Tapi ada uncertainty yang agak tinggi sikit. Begitu. Tidak ada masalah. Tapi membawa maksud pihak pemberi amanah tersebut perlu berhati-hatilah. Berhati-hati agar tidak berlaku penindasan ataupun kezaliman di kemudian harinya, insya-Allah. Jadi doktor, satu lagi soalan doktor. Ini berkaitan dengan konteks situasi semasa. Tadi soalan tadi juga saya berperasan. Dia kata sini pekerja itu meminta komisen terlebih dahulu apabila disuruh oleh majikannya dalam memperkenalkan satu produk. Kena ingat dalam pekerja dengan majikan dia dah ada gaji khas. Kalau dia minta komisen pula, contohnya saya ada pekerja saya cakap pekerja, okey, you punya tugas you kena cari nak beli plastik semua kat mana untuk kita punya paket ni, atau beli kotak kat mana kita nak paket kita punya produk. Pekerja tu pula duk pergi jalan-jalan pergi minta komisen daripada saya sebagai majikan. Tak boleh, sebab saya dah bagi you gaji. Itu haram tadi kan. Kalau lah you dapat komisen daripada orang luar pula, katalah ada 5 company yang nak masuk, you pun nego. You boleh bagi berapa? Bagi berapa? Boleh bagi saya komisen sikit boleh? Boleh? You dapat. Rasuah. Rasuah. Itu rasuah. Kalau kita berbalik pada soalan tu berkaitan dengan yang dah diberikan gaji. Jadi maka pada saat itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi saya jawab tadi yang orang luar mungkin boleh nego lah. Kalau orang dah bekerja, maka pada saat itu tiada maaf bagimu. Kecuali itu bukan bidang tugas dia. Contoh dia accountant. Dia jaga bagi akaun je. Tapi kita tahu dia ni memang anak orang somebody kan. Dia ada banyak kabel untuk benda-benda construction contohnya yang tak melibatkan.
Yang itu boleh majikan nak bagi dia, sebab itu di luar bidang tugas dia boleh. Macam katalah da'i sebagai pesyarah. Patutnya pesyarah tak bolehlah nak terima, macam tadi tak boleh terima upah daripada orang luar kan. Itu kalau kita buat kerja kita. Tapi kalau da'i tiba-tiba dijemput untuk bagi motivasi, da'i adalah pesyarah. Pesyarah universiti mesti bagi gaji. Tapi upah ni dapat pula ni, tak apa, itu kerja luar. Tak ada masalah. Kalau luar daripada tugas hakiki, maka soalan itu dibenarkan. Betul, Jadi insya-Allah mana terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, saya ada satu soalan dalam bentuk situasi semasa. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jadi saudara sekalian yang kemana-mana teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz Biar Tahu yang kira kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan ilmu muamalah pada pagi ini, komisen atau tip. Jadi kita teruskan lagi lah perbincangan kita pada pagi ini. Saya ada soalan Ustaz dalam konteks situasi semasa Ustaz. Sebagai contohnya penceramah, pendakwah, motivator ni. Kadang-kadang kita ni tak mampu untuk nak mencari tempat-tempat untuk memberi kuliah sebagainya. Lalu kita lantikkan seorang orang tengah lah untuk mencari, untuk memenuhi jadual ceramah kita setiap bulan. Namun dalam keadaan sebegitu, orang tengah ini mengambil kesempatan. Sebagai contohnya, kita meletakkan bayaran kebiasaannya 500 ataupun 1000 bagi penceramah, tapi orang tengah ini telah pun meletakkan satu harga yang lebih tinggi, 2000 sebagainya, tanpa pengetahuan orang penceramah ataupun motivator tersebut. Maka pada saat ini, adakah dia digelar sebagai ambil komisen tanpa pengetahuan, dan bagaimana hukumnya dalam situasi sebegini, doktor? Saya kata. Baik, jadi dalam konteks begitu, kalau kita lihat balik daripada akad awalnya, penceramah melantik ejen, itu ada akad yang betul. Penceramah dah beritahu dia punya harga 1000, betul tak kan? Lepas tu penceramah juga seolahnya memberikan kerelaan apa saja you markup, you punya. Sama tak? Jadi macam kita sebut, Ibn Abbas kata, you jual baju ini, apa yang lebih-lebih itu kamu punya. Tapi sekarang ni isunya bukan dekat situ. Yang itu semua harus. Jadi kalau dia jual 2000 pun untuk dapatkan penceramah ni, sebenarnya adalah harus. Tapi bila mana ada surau atau masjid atau sekolah atau organisasi yang kata mahal sangat, dia komen dekat da'i, dia komen dekat penceramah, maka dekat situ itulah dia risiko yang perlu ditanggung oleh penceramah tu bila menggunakan ejen. Kalau untuk mengelakkan itu, sepatutnya dia boleh discuss dengan ejen jangan lebih daripada 1,500. Jadi supaya apa saja lebih 1,500, saya tak mau. Saya tak mau. Maknanya you setuju jadi ejen saja. Kalau kita 500 sikit sangat, tak larat rasa jadi ejen, tak apa, jangan ambil. Tapi kalau you dah bagi open, maknanya 1000, apa lebih daripada tu pulang. Kita sebagai penceramah yang menanggung risiko sebab kita dah beri kerelaan. So kita kena jawablah dekat surau tu, minta maaf cik, sebenarnya saya ni ejen pun ambil bahagian dia. Begitu. Jadi walaupun kita tak diberitahu oleh ejen, ia tetap harus tadi macam kita sebut, ejen boleh tak beritahu. Cuma yang tak harus dia ada satu konteks yang disebut oleh para ulama, iaitulah ejen ni berpakat. Contohnya saya penjual rumah, you ejen. Ejen ni berpakat dengan pembeli, jadi untuk kita beli dengan sesuatu harga, macam mana satu harga yang mana you akan kongsikan bersama dengan ejen. Bersama dengan ejen. Maknanya ejen pun akan dapat macam mana kontak dia. Tapi ada lagi tak fiqh silam lah. Maknanya macam ada perpakatan di antara satu pihak yang jadi ejen dengan salah satu pihak untuk merugikan pihak salah satu pihak yang lain, atau pembeli atau penjual. Jadi kalau ada perpakatan tertentu yang memang berniat jahat untuk mengurangkan atau menekan penjual, maknanya dia ni jadi broker, patutnya dia kena cari orang yang paling mahal. Tapi dia pun dah dego ke semua, dia kata, sorry cik, semua nampak gaya murah semua. Tak boleh jual 1 juta ni, memang tak boleh jalan dia. Yang boleh ni 700 je, 7,000 je. Jadi saya menjadi tertekan selaku penjual. Saya ingatkan memang betul lah itu market, sebab saya bukan pakar, you pakar. Tapi bila you dah cakap, you dah plan supaya dapat jual pada orang A yang nak beli 750, sebab you nak makan harga kat situ. Nampak tak? Supaya you dapat, ejen ni dia nak makan komisen daripada pembeli. So dia dapat makan daripada pembeli, dia makan daripada penjual. Dua kali je. Dua kali makan.
Dua kali makan itu akan menjadi masalah di sudut syariah sebab adanya dinamakan muhabah. Ada dinamakan conflict of interest. Conflict of interest bagaimana? Sebab you punya interest patutnya dapatkan harga paling tinggi untuk saya sebagai wakil. Sebagai mewakil, orang yang mewakilkan. Tapi you pun ada konflik dekat sana. You nak dapatkan harga paling rendah dekat sana, nampak? Saya nak harga paling tinggi, you nak harga paling rendah. So jadi dia dah bertembur. Itu tak boleh. You kena jadi salah satu saja. Kalau you nak makan dua-dua, you kena utamakan saya yang pertama. Lepas tu whatever yang harga 750, you ambil 2% 750. Ini 2% 750 ambil sini, 2% ambil ke sana. Ataupun lebih lagi daripada 2% ambil sana lagi banyak. Sebab dapat harga murah. Harga pasaran 1 juta. You dapat diskaun 250,000. Masya-Allah. Itu tak boleh. Nampak saya harap pendengar boleh tangkap apa situasi yang diharamkan oleh para ulama Islam tadi. Dapat 250,000 daripada pihak pembeli, dapat pula komisen daripada pihak penjual. Masya-Allah. Itu satu bentuk penipuan yang perlu dihindarkanlah oleh broker-broker di luar sana, insya-Allah. Jadi memang terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor daripada Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Zaharuddin dan Luqman dan penonton setiap channel Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah kita memberi tip kepada mereka yang kita ketahui penagih dadah? Ini biasa terjadi di tempat parking kereta terbuka dengan alasan mereka menjaga kereta kita dan jika tidak diberikan akan dirosakkan atau boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Kita tahu duit tersebut akan digunakan untuk membeli benda terlarang itu. Apa pandangan Ustaz dalam situasi begini? Terima kasih doktor. Ini banyak berlaku doktor. Tempat-tempat parking doktor. Baik, dalam konteks gini sebenarnya pembayaran kita itu bukanlah tips apa. Benda itu adalah untuk menjaga diri dan harta kita. Itu saja. Pembayaran untuk tapi pembayaran ni sebenarnya tak bagus. Dan tak sepatutnya dilakukan, apatah lagi bila kita tahu dia akan beli benda terlarang. Jadi kita tidak dianggap bersubhat sebab kita nak menjaga diri dan harta kita. Tetapi sepatutnya kita bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tentang wujudnya orang-orang yang tidak mempunyai otoriti yang berkeliaran di situ, supaya ini dihentikan. Sebab kalau kita bagi, dia akan menggalakkan industri ini. Kita senyap, kita terjebak dalam bentuk membiarkan ia berlaku. Sebagai contoh, kita pergi R&R, ada orang jual, bang nak beli jam tak? Bang nak beli jam tak? Kita dah tahu ini jam curi. Dan kita mengambil peluang, kita beli jam tu dengan harga apa-apa harga, sedangkan kita dah separuh ataupun lebih daripada yakin dia adalah jam curi. Maka kita dianggap bersubhat membeli dan menggalakkan aktiviti pencurian tersebut. Maka tak boleh. Maksudnya kita kena tolak. Dan kalau kita tak confirm, tak apalah. Tapi kalau kita confirm ia adalah jam curi atau kita nampak tanda-tanda yang jelas, tak boleh beli. InsyaAllah. Jam curi ataupun jam tiruan pun sama. Sekarang ni ramai orang nak membelikan jam yang nampak cantik-cantik, tapi rupa-rupanya tiruan. Itu pun perlu dihindari. Sebab barang tiruan ini dia dah melanggar akta-akta yang berada dia tengok, di sini. Kalau tiruan itu adalah meniru jenama, maka sepatutnya kita tak sokong dia. Sebab tiru jenama itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau jam tiruan itu tiruan yang tak ada jenama, tapi bentuk macam diamond, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Itu jam murah lah. Meniru bentuk emas, meniru warna emas, tapi bukan emas. Sebab apa? Dia wanita nak pakai gelang emas palsu, tak haram. Tak ada masalah. Okey, yang penting bukan menggunakan jenama yang sebenar. Jenama yang sudah pun termaktub di dalam akta dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terjawab soalan daripada Sirna kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya daripada Casey. Assalamualaikum Ustaz Na'i, juga semua kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau komisen tu kita ganti kata sedekah? Apakah hukumnya? Silakan Ustaz. Hukumnya juga harus, tetapi lebih sesuainya komisen itu atas kerja. Jadi bila lepas atas kerja, ianya menjadi komisen kerana ia adalah upah. Jadi sedekah ni dia bagus untuk kita yang memberi. Tetapi dia rasa macam orang yang menerima tu bukan sebab kerja lah, kan?
Tetapi tidak menjadi apa-apa masalah yang besar kalau kita niatkan, kita tak namakan dia, okey, siapa yang dapat buat kerja ini aku bagi sedekah kat engkau. So, jadi dia macam tak kena lah. Tapi masa kita beri tu, kita niat dia sebagai sedekah, boleh. Sebab dalam Islam kita bagi buat benda yang wajib pun boleh dapat pahala sedekah. Contohnya kita ada anak-anak dan isteri, ada keluarga, kita bagi makan pada mereka adalah wajib. Tapi kita ada niat dia sebagai satu sedekah, macam Nabi sebut buat fi mra'atik tu kan, kamu beri makan dalam mulut isteri kamu, ia adalah sedekah, maka dapat pahala sedekah. Jadi kita tetapkan namanya commission sebagai pun, kita niatkan dia sebagai part of sedekah, boleh. Sama juga macam benda yang kita semua tak suka, ramai tak suka, iaitulah bayar cukai kan. Bayar cukai kita tak suka, ramai orang merungut dan seumpamanya rasa duit dia dipotong, ada yang kata zalim sebagainya. Tapi bagi saya, betul lah kamu nak gaduh ke, marah ke, tapi semuanya tak berguna, sebab kita tetap kena bayar juga. Jadi bila kita kena bayar juga, bagaimana nak jadikan pembayaran kita itu sebagai benda yang bermanfaat pada kita, dekat akhirat khususnya. Kita niatkan sebagai sedekah. So kita niatkan kita punya cukai itu, bukan zakat zakat lah. Kita niatkan cukai itu sebagai sedekah. Sebab apa? Sebab duit itu akan masuk pada kantung kerajaan, dan duit itulah digunakan untuk membayar hospital kerajaan, sekolah kerajaan, bayar gaji guru-guru, bayar gaji perkhidmatan awam, membuat jalan raya, persekutuan dan seumpamanya. Ia betul-betul jadi sedekah. Ya betul lah ada tiris dan sebagainya, itu kisah yang lain, tapi ia adalah suatu boleh jadi manfaat pada kita di akhirat bila kita niat sebagai sedekah. Tapi komisen tadi lainlah. Sepatutnya bagi komisen, tapi kalau kita niat sebagai sedekah, masa kita bagi, kita tak ada beritahu dia itu adalah komisen dia. Kita bagi gaji pun boleh niat sedekah kan, tapi tetap tak boleh gunakan terma tu. Terma tu tak sesuai. Betul. Pelik tu kata apa, yang ni ingat saya ni sengkek sangat. Ni sedekah sebagainya. Jadi perlu menggunakan terma yang tepat lah. Ni peringatan bagi majikan-majikan di luar sana, insya-Allah. Jadi dengan jawapan tersebut, Doktor, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini untuk sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan konsep muamalah, iaitu komisen atau tip, bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman kita pada pagi ini. InsyaAllah banyak manfaat yang kita dapat, banyak juga pengertian berkaitan dengan istilah-istilah yang kita sudah pun dapat fahami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan ini semua kita dapat adaptasikan di dalam kehidupan seharian kita, terutamanya bagi orang-orang yang sedang berniaga, bagi majikan, bagi ejen dan sebagainya, untuk kita sama-sama mengambil ini sebagai satu panduan kehidupan kita di dalam bermuamalah dengan masyarakat di luar sana, insya-Allah. Jadi doktor, satu soalan doktor, berkaitan dengan perbezaan lah di antara terma-terma doktor. Apakah di antara perbezaan di antara komisen, tip, hadiah dan juga rasuah doktor? Silakan doktor. Baik, jadi untuk ringkaskan balik, saya rasa kita dah sebut sebahagian sepintas lalu. Komisen tadi atas, itulah upah di atas pekerjaan yang harus, yang telah dilaksanakan yang harus. Adapun adalah tips, iaitulah upah di atas, on top of, selepas upah gaji, maka atas kerana sektor itu dikenali dalam keadaan uruf dan adatnya, ada diberikan tambahan bayaran secara sukarela oleh pelanggan-pelanggan, itu namanya tips. Ya, bukan kerana sesuatu kerja secara spesifik, tapi dia adalah bayaran yang tak perlu pun tak apa, tapi diberikan, itu tips. Adapun apa lagi tadi, rasuah, hadiah adalah kita diberikan sesuatu hadiah ataupun diberi sesuatu barangan ataupun wang ataupun apa yang bernilai tanpa sebarang kerja tertentu, tetapi dia atas dasar ukhuwah, atas dasar kasih sayang, ya, itu hadiah. Kalau kita berikan kepada orang yang sama level dengan kita, tahap
tahap kehidupan mereka, ataupun yang lebih tinggi itu namanya hadiah. Contoh kita beri pada majikan kita, beri bos kita, beri kawan kita. Tapi kalau dia diberikan kepada orang yang lebih rendah statusnya dalam masyarakat, namanya sedekah. Itu pun hadiah juga, tapi namanya sedekah. Kemudian kalau rasuah pula, iaitulah dalam takrif syariahnya, iaitulah kita watudluha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas, iaitulah diberikan kepada ni yang asal diberikan kepada hakim supaya memenangkan dia yang sepatutnya tak menang ataupun yang bersalah. So maknanya kita menyogok hakim itu adalah rasuah yang tertinggi. Bila hakim itu hancur, sistem kehakiman keadilan akan hancur, maka yang lain-lain akan domino effect. Sebab itu Allah sebut rasuah dalam bentuk kehakiman yang paling teruk. Maka turunlah kepada bawah dalam kontrak apa, pemberian kontrak dan sebagainya, benda yang sama. Kita memberikan sesuatu bayaran untuk melayakkan kita dapat pada kita tak layak. Contoh, kita tak ada lesen, kita dapat kereta tak patut lulus, kita tak boleh masuk, kita dapat masuk. Contoh. Itu semuanya rasuah lah. Kan? Jadi, tetapi dalam konteks Suruhanjaya pencegahan rasuah, dia punya akta rasuah tu lebih luas. Termasuklah salah guna kuasa. Salah guna kuasa pun rasuah juga dalam konteks mereka. Jadi itu adalah dalam konteks undang-undang lah. Jadi kalau kita tadi kita namakan Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, ambil rasuah, dua-dua terlibat dalam neraka. So jangan kata orang yang bagi rasuah je dalam neraka, orang yang ambil pun sama juga. Jadi kalau kita mengecam orang yang memberi rasuah, tak boleh. Kita kena kecam dua-dua. Mengambil rasuah dan memberi rasuah. Ya? Jadi rasuah ni secara mudahnya ihqaqul batil wa ibtalil haq. Iaitulah memberikan kebatilan itu kemenangan dan keharusan dan mendapat tempat, dan memadamkan orang yang berhak dan kebenaran itu sehingga tak dapat tempat. Itulah rasuah kalau dia ikut istilah para fuqaha yang mengatakan takrifan mudah kepada rasuah. InsyaAllah. Dengan bayaran lah. Maknanya buat itu dengan bayaran. Itu yang kita dapat fahami lah. Jadi masuk dari situ kena hati-hati juga ni. Bagi orang yang pada asalnya tu mungkin kita niat nak komisen, tapi dalam sekalian tak sedar tu rupanya itu satu bentuk rasuah. Jadi kita perlu berhati-hati dalam perkara tersebut, insyaAllah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya doktor. Daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum memberi makanan setiap kali berurusan dengan security guard dengan niat serampang dua mata, iaitu sedekah, dan satu lagi supaya senang nak berurusan? So, keduanya, di tempat kerja setiap kali turunkan barang dari lori menggunakan forklift, pemandu lori beri duit air. Adakah salah jika mengambilnya Ustaz? Hashtag biar tahu yang keliru. Terima kasih Ustaz Anda, ini sama-sama. Saya kata. Baik, jadi yang ini ada dua tiga perkara yang perlu kita terangkan. Yang pertama sekali, security guard dah ada gaji. Kalau ikut hadis Nabi tadi, tak boleh bagi apa-apa. Tapi kalau kita melihat kepada ilah kenapa tak boleh bagi sesuatu kepada orang yang dah ada gaji ni, lebih cenderung kepada tidak membawa kepada rasuah, iaitulah memberikan keutamaan kepada seseorang kerana dia bagi sesuatu. Maka tidak ada lagi keadilan dalam layanan kepada pelanggan, kerana kita dah bias, dah berat sebelah kepada orang yang sentiasa memberikan kita sesuatu. Itu target dia. Tapi kalau dalam security guard kita tak ada apa-apa sangat, maka hukumnya menjadi lebih lenient. Jadi kita sendiri kena tanya iman kita. Kalau ia tu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tak patut kita dapat, kita bagi dia makan minum tu, mudahkan urusan yang mana tak patut, kita bagi rasuah. Tapi kalau tak ada apa-apa, sengaja memang tahu dia pun hidup sukar, kemudian dia ni pun dapat makanan ni pun bukan apa sangat, tak ada apa-apa pun kelebihan yang dia boleh bagi kat kita, dia jaga dekat depan bank je, apa benda dia nak kelebihan nak bagi kat kita, tu tak apa. Tapi kalau tanya saya lebih suka mengelakkan dia daripada apa-apa saja yang syubhat. Walaupun saya rasa tak ada apa-apa kesan pun, sebab fiqh muamalat ni dia di-govern oleh ta'lil, oleh illah. Jadi bukan teks semata-mata. Kalau teks semata-mata, banyak urusan fiqh muamalat sesat. Sebagai contoh, Nabi kata, man ahya ardan mayitah fahiyalah. Sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah tu automatik jadi milik dia. Hadis Nabi yang sahih. Bagus tak hadis tu? Power dia. Kita pergi Sarawak, kita bawa forklift, kita bawa traktor, jadi milik kita. Sesat kan? Sebab itu hadis
Kita tak hadis muamalat tak boleh nak semata-mata tengok dia punya teks Atas saja. Dia kena ada lagi. Sebab tu kita bagi tahu tadi, hadis yang bagi upah pada ni bukan hanya semata teks, dia ada benda di dalam je. Sebab tu saya lihat kalau dalam sertifikat ni, kalau tak ada aspek tu, mungkin insya-Allah boleh lah. Tapi siapa yang nak warak maknanya nak menjaga, dia tak bagi jugalah. Kalau dia nak bagi pujian kepada security guard pun, dia akan buat benda tu bagi pada majikan, bagi testimoni. Ataupun security guard tu dah habis bekerja, pergi jalan mana-mana, dia jumpa, dia bagi. Itu okey. Macam tak ada kekaitan dengan kerja dia sebagai orang yang biasa, kan? Itu boleh, ya. Jadi memberitahu pasal hadis tadi tu, saya suka untuk mengajak tuan-tuan untuk faham hadis-hadis ni dengan konteks yang betul. Boleh buka di satu website yang percuma yang kita buat secara amal jariah, masabih masabih.org. Kat situ ada hadis, terjemahan bahasa Inggeris, bahasa Melayu dengan syarah ringkas supaya kita faham hadis dengan yang sepatutnya, bukan hanya faham huruf saja, ya. Baik, itu soalan yang pertama kan. Soalan yang kedua pun lebih kurang samalah. Jadi kalau kita ada bagi dia air kan sebagai kemanusiaan, nampak dia letih kan, contoh macam orang kontraktor datang rumah kita, baiki macam dia peluh-peluh menjurai, kita pun kata aku tak boleh bagi apa-apa, nanti jadi hulul, jadi rasuah, biar dia kekeringan pergi beli sendirilah. Kan, jadi ulu air tu kira-kiranya tak ada bagi apa-apa kesan kepada ni kan. Jadi kemanusiaan bagi saya itu insya-Allah diharuskan, dibolehkan. Jadi yang kita kena pandai bezalah di antara rasuah dengan sifat ihsan tu. Kadang-kadang tu dia berkaitan juga dengan iman. Dan juga paling penting doktor, jangan kita ni mentafsir satu hadis tu secara dasar. Kena melihat dengan lebih mendalam baru kita faham. Kalau tak jadi sesat kata doktor. Insya-Allah mudah terjawab soalan tersebut. Jadi doktor, kita beralih dengan soalan berikutnya insya-Allah daripada Puan Sarasi Cici. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Penghantaran barang ke rumah seperti makanan dari jenama-jenama tersebut dan barang-barang kegunaan rumah, adakah dengan memberi sedikit wang kepada driver atau runner itu dikira sebagai komisen atau tip meskipun barang pesanan sudah dijelaskan? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Baik, jawapannya ia adalah tips, sebab komisen bukan pengguna yang memberi komisen. Komisen ni diberi oleh orang yang memberi kerja tersebut, kan? So kerja itu disiapkan oleh GrabFood ke Foodpanda ke, mereka yang bagi komisen, bukan kita. Kita bagi tips. Jadi bagi tips tu dalam industri rider telah pun menjadi adat, dia diharuskan dan majikan pun tahu sebab memang ada dekat dalam app dia untuk bagi tips kan. Kalau kita pakai app pun harus, kalau kita pakai cash pun boleh. Sebagai contoh, dia memang menghempuh hujan lebat sampai rumah kita, wayang basah kuyup, kita pun kesian ni, bagilah sikit kan. Boleh harus, tak ada masalah. Dekat situ tak ada kaitan dengan rasuah apa-apa, tak ada masalah. Tidak ada kaitan dengan rasuah sebagainya, boleh. Malah tips tu kita nak niatkan sedekah memang sangat tepat dan boleh. Niatkan sedekah ini masalah untuk bersedekah lah. Apatah lagi kadang-kadang doktor, dia pasal kuyup dalam hujan, makanan kita tu kering ya. Masya Allah, itu kita kena bagi lebih sikit lah, ekstra sikit pada mereka di atas usaha mereka, insya-Allah. Jadi doktor, kita bagi soalan berikutnya doktor, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana pula dengan kutipan tips dibahagi sama rata? Sebagai contoh, pelanggan memasukkan tips di dalam satu tabung khas di kaunter bayaran. Adakah itu adil buat semua pekerja, sedangkan mungkin hanya seorang dua yang bersungguh, yang lain hanya menunggu durian runtuh? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan. Baik, dia ada dua konteks. Benar, ada pertikaian dari sudut keadilan di situ, sama macam bonus kaki tangan kerajaan, semua dapat 500 semua. Yang cekap, yang tak cekap, semua sama. Kan? Jadi ada persoalan keadilan di situ. Ada yang pemalas akan turut tetap dapat, yang rajin akan dapat banyak tujuh, yang akan menjadikan yang rajin menjadi kurang bersemangat selepas ini. Jadi itu betul. Maka kerana itu ini perlu dilihat semula. Dia boleh jadi betul dari sudut kalau yang bekerja keras tu dia tak kisah. Dia tak kisah, biar dia punya kerja keras ni dapat dirasai oleh orang lain, maka itu lebih baik untuk dia. Itu memang tahap maqam tinggi. Sebab apa? Sebab maknanya dia punya kerja ni menyebabkan orang rasa banyak nak bagi tips. Maka tips tu dapat sama rata, itu dianggap sedekah dia. Maka dia sebenarnya dia bukan dapat tips saja, dia dapat sedekah. Dia dapat pahala sedekah. Seolahnya dia sebenarnya yang dapat tips tu. Dan duit dia tu diagihkan pada semua, dia dapat pahala sedekah tu.
Jadi itu tahap tinggi lah, tapi tak ramai nak jumpa begitulah. Tapi kalau untuk tak nak bagi lebih tepat, patutnya majikan kena bijak melihat mana yang kuat kerja, mana yang tak kuat kerja. Sebabnya ini adalah penting, sebab Nabi pun kata dalam satu hadis bahawa Allah SWT tidak akan melihat orang-orang 3 golongan. Antaranya adalah orang yang menggajikan seseorang istaufa walam yu'ti ajrah, dah selesai kerja tapi tak diberi gajinya, kan? Jadi antaranya adalah dia buat kerja sangat bagus tapi tidak diberi gaji yang setara, tak ada bonus yang setara. Maka itu juga sebenarnya satu ketidakadilan kepada pekerja. So jadi sebab itu bagi saya, kalau dia bagi 500, bagi semua RM50, dia kerja begitu hebat, boleh cover semua sekali, dia memang dapat pahala kalau dia mampu untuk makam tu. Tapi kalau dia tak mampu, patutnya majikan yang sepatutnya lebih bijak untuk mengendalikan keadaan itu, dituntut dalam Islam. InsyaAllah majikan perlu mengambil cakna lah berkaitan dengan sebagai tu pun orang kata apa, kualiti setiap pekerja yang mereka ambil ataupun mereka hire itu. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, Doktor dan juga saudara penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita Commission atau Tips. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada di blok ataupun segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Banyak yang kita dapat berdasarkan konteks tajuk kita bincangkan Commission atau Tip pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadikan satu amalan dan juga panduan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah SWT ini, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi dengan meraihkan beberapa lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita. Soalan berikutnya daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Immigration Thailand akan mengenakan charge di kaunter apabila pelancong-pelancong keluar dari Thailand selepas waktu kerja. Jika pelancong beri tips itu secara paksa, apa hukumnya? Dan soalan kedua, sejak akhir-akhir ini terdapat ramai pekerja Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang seakan-akan mendesak jemaah untuk mendapat wang atau tips. Pelbagai cara mereka lakukan sehingga menyusahkan jemaah. Apakah hukum kepada mereka yang mengganggu dan apa pandangan Islam apabila jemaah terpaksa akur dengan kondisi tersebut? Terima kasih Dr. Denai. Sama-sama hashtag biar tahu jangan keliru. Tambah sikit Doktor. Kadang-kadang kita ni nak travel ke negara-negara sebagai contohnya di Balkan. Di border-border ni kadang-kadang kalau kita tak bayar satu imbuhan, satu nilai kepada mereka, mereka sengaja melambatkan proses untuk kita lepas border ataupun bagi sepadan tersebut, Doktor. Bagus Doktor, silakan. Baik. Jadi bila cerita pasal border ni, dia satu keadaan yang tidak mudah sebab kita dah belanja banyak untuk sampai ke border tersebut. Lalu kalau kita tak dapat masuk, walaupun tak ada sebab untuk kita tak dapat masuk, kalau kita ada sebab tak dapat masuk, kita bayar rasuah. Tapi kalau kita tak ada sebab tak dapat masuk, sebab kita bukan itu ini, tak ada apa-apa yang masuk dalam list masalah, maka dia minta ataupun dia sengaja melewatkan sehingga sangat menyukarkan, kita dibenarkan untuk memberi sesuatu. Itu disebut dalam kitab halal wa halal fil Islam oleh Qaradawi, dan itu tidak dianggap rasuah untuk kita, tapi rasuah kat dia. Untuk dia. Dia sebab kita dalam keadaan terdizalimi, terpaksa dan dizalimi. Ya, jadi kalau kita tak ada keadaan terpaksa dan dizalimi, kita tak boleh bagi. Tapi kalau dalam keadaan itu kita dah terpaksa kerana kita dah berada di situ, kos yang begitu tinggi, kita pun dengan keluarga, kita pun dengan itu ini, dan kita pun tak ada benda yang sepatutnya dihalang, maka kita terpaksa bagi, maka itu diharuskan. Samalah kesnya dalam soalan tadi, charge di kaunter, pelancong beri tips secara paksa. Saya tak berapa faham soalan ni. Secara paksa tu memang dia minta beri, kalau tak lepas ke macam mana? Kalau begitu, macam saya sebut tadi, kita dah belanja begitu banyak untuk berada di sempadan dan tak ada sebab untuk kita dihalang, maka kita boleh memberi dan kita tidak dianggap berdosa. Soalan yang kedua itu agak rumit sikit sebab saya tak tahu apakah Masjidil Haram punya polisi memang membenarkan pekerja mereka mendapat tips atau tidak. Kalau benar boleh dapat tips, maka hukumnya haruslah. Kan, sebagai contoh, saya ingat di Singapura mereka tak dapat tips tau. Tapi mereka semua diberi, pekerja-pekerja ni diberi ada satu macam app, macam QR code. Maknanya mereka dah tolong-tolong kita.
Dia pun cakap, tolong cik bagi sikit 5 star pada saya. Kita pun bagi QR code, kita pun bagi 5 bintang. So itu akan ditranslate nanti oleh majikan dia untuk bagi duit. Siapa yang 5 star ke sebagainya. Itu lebih baik sebenarnya. Tapi saya tak tahu macam mana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ni. Jadi insyaAllah ujung bulan ni saya pergi umrah, saya akan tengok nanti. Cuma dalam keadaan ni, kalau dikata menyusahkan jemaah, sepatutnya kita ni kena faham, kalau dalam konteks macam ni, kita kena pergi cari autoriti. Kita kena mengadu pada pihak berkuasa di sana. Kena cari, kena usaha. Kita ni kadang-kadang kita ni malas nak bercari. Lepas tu kita bebel dekat media sosial sebagainya. Kita pergi carilah autoriti. Dekat sana ada pegawai yang berpangkat besar, kita cakap, boleh ke depa ni duk minta-minta ni kacau jemaah. Jadi itu patut dia lakukan. Jadi selain daripada kita duk merungut dan seumpamanya kan, sampai merasakan dia menyusahkan jemaah dan seumpamanya. Tapi kalau Masjidil Haram membenarkan, kita boleh beri. Tapi mendesak untuk kita beri itu satu perkara yang tidak wajar lah. Kan? Jadi kalau kita beri juga dalam keadaan terpaksa, maka kita tak dapatlah pahala sedekah yang bagusnya. Sebab kan kita dah rasa terpaksa, tak rela, tak ikhlas, maka jadi hilang duit itu je lah. Baik tak payah bagi. Kan? InsyaAllah. Jadi dalam konteks sekiranya kita ni tidak ada sebarang alasan untuk tidak boleh melepasi suatu sepadan sebagainya itu, jadi pemberian itu tidaklah dianggap sebagai satu bentuk rasuah, tetapi orang yang menerima itu adalah rasuah. Tapi dia orang, kalau bukan Islam, dia peduli apa kan? Itulah, dia orang tak peduli apa Doktor pada saat itu. Jadi mudah-mudahan memberikan satu pencerahan pada kita. Mungkin ada yang nak melancong tak lama lagi ni, dah dekat bulan 12 ni, di sekolah sebagainya. Ini memberikan satu tips yang baik untuk kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita mengelak dari mengambil tip atau komisen kerana dibimbangi duit berkenaan adanya unsur rasuah? Jika ditolak mentah-mentah, dibimbangi akan melukakan hati si pembahagi tip atau komisen itu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan. Baik, biasanya apa yang boleh patut kita buat? Yang pertama, kalau kita tolak mentah-mentah menunjukkan prinsip kita, itu sebenarnya baik. Jadi kita bertegas. Itulah di budaya baru yang perlu kita ada. Sekarang ni kita ni terlalu polite pada benda yang tak sepatutnya. Kan, benda yang salah, orang tengah buat maksiat depan mata, seganlah nak halang, seganlah. Seganlah apalah kan. Halang-halang je lah kan. Tapi kalau benda yang baik, itu pula yang kita tegur berlebih kan. Benda yang patut kita tegur, kita segan. Lepas tu benda yang tak patut kita segan, kita tak buat sebagainya. Jadi kalau kat sini saya punya pandangan pertama. Yang pertama, kita tolak mentah-mentah je supaya dia tahu apa yang dia buat ni tak betul. Kan? Kalau rasuah lah kan. Malah kita kena bagi tazkirah lagi kat dia. Beritahu ar-rashi wal murtashi fil nar. Ambil rasuah neraka kan. Tapi kalau kita bukan diberi rasuah, tapi orang tu nak bagi, dia bukan rasuah tapi kita syubhat, kita tak mau ambil. Tapi kita tak mau lukakan hati dia. Sebab apa kita tak lukakan hati dia? Sebab dia kawan ke ahli keluarga. Itu pun sepatutnya, dan kita pun sepatutnya tolak pun tak perlu sebab bukan rasuah. So kita boleh ambil je. Tapi kalau kita tak mau ambil, kita kata okey, insya-Allah saya ambil, tapi saya nak beri kepada jabatan, kepada keluarga sekini, kepada rumah anak yatim sini, saya akan salurkan insya-Allah, dapat pahala dekat awak. Macam itulah. Jadi kita tak ambil, kita maklumkan, kita akan bagikan pada situ, pada sini kan. Jadi kita ambil, kita tak tolak, kita salurkan pada tempat yang sewajarnya. Itu juga boleh. Jadi kalau rasuah tu pula, kalau kita rasa dia orang besar, kita cakap macam itu nanti habis kita. Jadi kita ambil, kan, kita ambil, tapi kita akan kita mesti beritahu bahawa dia tidak akan memberi apa-apa kesan kepada penilaian dan seumpamanya lah. Itu kalau berani lah. Kalau tak berani sebut depan-depan, kita ambil, kemudian kita minta di email. Kita email. Lepas tu kita hantar surat email, kita ucap terima kasih daripada jabatan sekian-sekian, hadiah yang saudara beri telah pun kita berikan kepada semua jabatan, dan ia menjadi dasar kami tidak akan memberi apa-apa kesan kepada. Jadi melalui email maklumat bahawa tidak akan ada kelebihan daripada hadiah-hadiah ini. Terlebih kami ucap terima kasih, polite. So kadang-kadang kita nak cakap ni, kita
tak tahu emosi kita, jadi kita buat dalam bentuk email. Itu lebih baik. InsyaAllah. Jadi itu satu pencerahan yang menghilangkan ataupun kita lari daripada perkara syubhat itu adalah lebih baik, doktor. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Jadi doktor, kita sudah pun ada penjuru rancangan. Dari sedikit kesimpulan ringkas, doktor, berkaitan dengan topik kita pada hari ini, komisen atau tidak, dan bolehlah doktor rangkumkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan doktor. Baik, jadi akhirnya Nabi SAW kata, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal min halal am min haram. Hadis yang sahih, iaitulah akan pasti datang satu zaman manusia pada zaman itu tidak mengendahkan daripada mana sumber pendapatan dia, daripada halal atau haram. Jadi kita tidak mahu tergolong kepada kumpulan yang ignorance ini, yang jahil ini, yang tidak peka ini. Jadi sebab itu kita bincangkan persoalan ini pada hari ini, supaya kita sentiasa faham bab duit ni memang nampak lazat dan mudah dan sedap untuk kita dapat di dunia, tapi ada kalanya beberapa ratus ringgit itu menyebabkan kesukaran kita di akhirat, kesukaran kita di alam barzah. Maka kerana itu janganlah kita menggadaikan masa depan kita di alam barzah dan di alam akhirat dengan hanya beberapa ratus, beberapa ribu ringgit yang mungkin tidak berbaloi, yang tak berbaloi sama sekali. Bukan mungkin, memang tak berbaloi sama sekali. Ya, biarlah kita rugi sikit tapi kita tetap berkat, sebagaimana Allah SWT kata, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalaupun jangan kamu takut jadi papa kedana miskin kerana nak ikut apa arahan Allah, nak ikut hukum Allah, maka kamu kena faham, sedangkan Allah memberikan rezeki pada kamu. Jadi kita jangan nak elakkan hukum, ataupun tak nak terima hukum sebab nak jadi kaya, takut jadi miskin. Jangan sesekali, Allah memberikan rezeki. Sekadar itu saja mungkin saya punya kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirna bi halalika harami, Allahumma aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu dan doa. Mudah-mudahan Allah SWT kekal keusahaan kesihatan, panjang keusahaan untuk terus sampaikan ilmu kepada kita semua. Ilmu yang mahal ni, muamalah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.